Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini adalah jawapan bagi soalan 5 grup Laisa Kamitslihi Syai'un. Soalannya berbunyi begini. Apakah ta'rif sifat? Berikan 2 ta'rif dan contoh sifat bagi setiap kategori makhluk. Jawapannya begini. Apakah ta'rif sifat? Saya sebutkan 2 takrif sifat yang disebutkan oleh 2 pengarang kitab. Takrif sifat yang dinyatakan di dalam kitab Aqidatun Najin ialah perkara yang menumpang pada zat. Takrif sifat yang dinyatakan di dalam kitab Diddul Batil wa Hujjatul Baligh ialah rupa bagi setiap makhluk. Takrif yang disebutkan berbeza sedikit, akan tetapi maksud sebenar kedua-dua takrif itu adalah sama, iaitu merujuk kepada yang pertama, sifat dan zat yang tidak terpisah selama-lamanya pada adat. Yang kedua, sifat dan zat itu adalah esa. Untuk memudahkan perkongsian ilmu, kita gunakan takrif yang dinyatakan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qasim Al-Mandili dalam kitab beliau yang berjudul Diddul Batil wa Hujjatul Baligh. Sifat yang dimaksudkan ialah rupa setiap makhluk, iaitu makhluk yang berjirim dan tidak berjirim. Dalam perkataan lain, sifat ialah pertama, rupa bagi setiap makhluk yang wujudi dan tidak wujudi. Yang kedua, rupa yang tidak pernah terpisah daripada zat selama-lamanya. Jika zatnya ada, maka rupanya itu pun ada. Jika zatnya tidak ada, maka rupanya itu pun tidak ada. Jika makhluk itu wujudi atau berjirim, maka sifatnya itu pun atau rupanya itu pun adalah wujudi. Jika wujudi, maka sifatnya itu boleh dicapai oleh salah satu daripada 5 panca indera. Jika makhluk itu bukan wujudi atau bukan jirim, maka rupanya itu pun atau bukan wujudi. Maaf, saya ulang. Jika makhluk itu bukan wujudi atau bukan jirim, maka rupanya itu bukan wujudi atau bukan jirim. Jika bukan wujudi, maka rupanya tidak boleh dicapai oleh mana-mana panca indera. Walaupun begitu, sifat atau rupanya tidak sekali lagi. Walaupun sifat atau rupanya tidak dicapai oleh panca indera, akan tetapi rupanya itu boleh difikirkan dan dapat dibayang-bayangkan oleh hati kerana ianya adalah makhluk yang ada persamaan dengan makhluk lain. Ingat semula pencerahan pada soalan 3, iaitu sekalian makhluk tidak kira sama ada ianya wujudi atau bukan wujudi, sekaliannya itu ada 6 persamaan. Apa tujuan kita mengulang kaji perkara ini? Tujuannya ialah supaya kita tahu makna laisa kamitslihi syai'un, yaitu bahawasanya Allah Ta'ala itu sama sekali tidak ada persamaan dengan sebarang makhluk. Allah Ta'ala tidak dicapai oleh mana-mana panca indera selama-lamanya dari dahulu hingga akan datang, selama-lamanya. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala tidak ada persamaan dengan sebarang makhluk wujudi atau makhluk bukan wujudi. Kita ulang semula, iaitu rupa bagi semua makhluk wujudi atau bukan wujudi ini ada 6 persamaan. Yang pertama, rupanya itu harus ada. Yang kedua, rupanya itu ada permulaan. Yang ketiga, rupanya itu berubah. Yang keempat, rupanya itu ada yang seumpamanya. Yang kelima, rupanya itu memiliki kelemahan. Yang keenam, diri bagi rupa itu berbilang-bilang. Contoh pertama makhluk wujudi ialah bola. Panca indera kita yang dapat mencapai sifat atau rupa bola itu ialah mata. Sifat yang dicapai oleh mata itu seperti yang pertama, bentuk bulat atau tidak bersegi. Yang kedua,
warna bola tu seperti warna putih. Yang ketiga, berat 100 gram dilihat melalui alat penimbang. Okey, contoh kedua, makhluk wujudi ialah angin. Contoh kedua, makhluk wujudi ialah angin. Panca indera kita yang dapat melihat sifat atau rupa angin itu ialah kulit tubuh. Sifat atau rupa yang dicapai oleh kulit itu ialah pertama, hembusan angin. Yang kedua, suhu angin. Yang ketiga, kelajuan angin yang disukat melalui alat penyukat kelajuan angin. Contoh ketiga, makhluk wujudi ialah guruh. Panca indera kita yang dapat mencapai sifat atau rupa guruh itu ialah telinga. Sifat atau rupa guruh yang dicapai oleh telinga itu ialah yang pertama bunyi guruh, yang kedua bentuk bunyi guruh, yang ketiga kekuatan bunyi guruh yang disukat melalui alat penyukat kekuatan bunyi. Dan 1001 lagi rupa atau sifat yang lain. Jika kita faham 3 contoh makhluk wujudi itu dan 3 contoh sifatnya setiap satu, kita akan mudah faham sifat atau rupa makhluk-makhluk wujudi yang lain, insya-Allah. Kita tengok pula contoh bagi makhluk bukan wujudi atau bukan jirim. Makhluk bukan wujudi itu terbahagi 2, yaitu yang pertama, makhluk yang ada sungguh seperti tahun 1437 Hijrah. Yang kedua, makhluk yang sama sekali tidak ada, hanya ada pada fikiran atau lintasan hati sahaja. Contoh pertama bagi yang ada sungguh itu ialah tahun 1437 Hijrah. Panca indera kita tidak mencapai zat tahun 1437 Hijrah. Tetapi tahun 1437 Hijrah itu memang wujud. Memang ada. Oleh itu, ia tetap makhluk yang memiliki 6 persamaan dengan semua makhluk yang lain, yaitu makhluk yang harus ada, makhluk yang ada permulaan, makhluk yang berubah, makhluk yang ada seumpamanya, makhluk yang ada kekurangan, dan makhluk yang zatnya berbilang-bilang. Kenapa dikata berbilang-bilang? Sebabnya ialah tahun 1437 Hijrah itu ada awal, ada hujung, dan ada tengah. Itulah contoh berbilang-bilang zat pada zat yang satu bagi makhluk bukan jirim seperti tahun. Contoh kedua ialah contoh bagi makhluk yang sama sekali tidak ada, hanya ada pada fikiran atau lintasan hati sahaja, yaitu gajah berkepala 1000. Tidak ada orang yang pernah berjumpa gajah berkepala 1000 dari dahulu sampai akan datang. Bila-bila masa, tak pernah ada orang yang akan jumpa gajah berkepala 1000. Itulah contoh bid'ah pada adat. Kenapa gajah kepala 1000 dikategorikan sebagai makhluk? Sebabnya ialah, pertama, gajah seperti itu adalah harus dijadikan oleh Allah Ta'ala. Gajah seperti itu boleh dibayang-bayangkan sebab ada persamaannya dengan gajah yang biasa. Yang kedua, setiap yang terlintas di dalam hati atau fikiran itu, sama ada makhluk wujudi atau bukan makhluk wujudi, adalah makhluk. Dan semua makhluk pasti akan binasa. Tidak ada yang terkecuali. Itulah 5 contoh makhluk. Setiap makhluk ada sifat ataupun rupa masing-masing. Itulah dalil akal menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu yang pertama maha suci daripada rupa atau sifat, kerana semua yang bersifat atau berupa itu adalah makhluk. Yang kedua, maha suci Allah daripada yang disifat-sifatkan atau yang dirupa-rupakan oleh segala kafir, kerana semua yang mereka rupa-rupakan itu atau yang mereka gambar-gambarkan itu adalah makhluk.
Buktinya di dalam adalah firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yang terjemahnya ialah Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Allah daripada segala apa yang mereka sifat-sifatkan. Atau Maha Suci Allah daripada segala yang mereka rupa-rupakan. Surah Al-An'am ayat yang ke-100. Segala yang baik-baik itu adalah anugerah daripada Allah. Segala yang salah dan silap itu adalah kerana saya memperturutkan hawa nafsu. Sekian, wallahu alam.